Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tinggalkanlah omong kosong yang banyak dan kata-kata yang tidak perlu. Jangan siakan wang dan harta. Jangan terlampau banyak duduk dengan jiran tetangga dan teman taulan tanpa ada sebab. Dan semua itu tiada berguna. Kebanyakan yang berlaku dari pertemuan itu bicara dusta, mengumpat orang. Dan bukankah maksiat itu selalunya berlaku ketika dua orang bertemu? Jangan keluar dari rumah kecuali ada perkara yang perlu sahaja, yang berkaitan dengan masalah diri dan masalah kaum keluargamu. Tahankan dirimu. Jangan sampai engkau yang memulakan perbicaraan. Bahkan biarkan bicaramu itu sebagai jawapan sahaja. Jika seorang bertanya kepadamu tentang suatu perkara, lihat dahulu. Kalau jawapan itu ada masalahnya, kalau tidak perlu menjawabnya. Kaum ini sangat takut kepada Tuhan mereka dalam semua hal dan perkara. Mereka memberi apa yang diberi mereka, padahal hati mereka sangat gentar kepada Tuhan mereka. Mereka takut kalau mereka mati secara mengejut. Mereka takut kalau mereka mati secara terkejut. Takut kalau iman yang diberikan mereka itu hanya sebagai pinjaman sahaja. Ada segelintir dari mereka yang sampai diberikan Allah kekurniaan dan kenikmatan, lalu hati mereka pun masuk ke dalam pintu pendekatannya, diberikan izin untuk memasuk kepadanya, dipilih dan didorong mereka menjadi para walinya, para abdal anbiya'nya, yakni para pengganti nabinya, serta tokoh-tokoh makhluknya. Ada yang menjadi tuan guru dan sultan di kalangan para hambanya, untuk menjadi gantian mereka itu di muka bumi ini, menjadi para khalifah mereka dan menjadikan orang-orang terutama di antara mereka. Diberikan mereka ilmunya, dilafazkan lidah mereka dengan kebijaksanaannya, dimulakan mereka dengan keutamaannya, dilengkapkan mereka dengan kurnia-kurnia halusnya, dikenalkan mereka apa yang buat kepentingan diri mereka dan apa yang wajib atas mereka. Ditetapkan keimanan bertapak dalam hati mereka. Diletakkan mahkota makrifat ke atas kepala iman mereka. Takdir berkhidmat kepada mereka. Manusia, jin dan malaikat sentiasa berdiri di sisi mereka, bersedia untuk menjadi khadam kepada mereka. Pelantikan akan dirasai oleh hati dan batin mereka. Setiap seorang di antara mereka adalah raja buat dirinya, berdiri di atas kursi kerajaannya. Dia menabur tenteranya di bumi untuk membetulkan makhluk, bertentangan dengan kerja iblis yang dikutuki oleh Allah Ta'ala. Wahai kaum, ikutilah jejak langkah kaum ini. Jangan sampai pikiranmu hanya pada makan, minum dan pakai lalu bernikah sahaja, kemudian berusaha untuk menambah dunia. Kerana sesungguhnya
adalah fikiran ahli ibadat yang mau meninggalkan adat, datang ke pintu Allah Ta'ala, duduk berkhemah di situ. Jangan lari dari pintu Allah hanya kerana dikenakan bencana. Kerana yang demikian itu mengingatkan kamu dari bala bencana dan sakit pedih. Kamu selalu memohon pada Allah dan tidak meninggalkan pintunya. Jangan jadi seperti orang yang tidak menentu arahnya, tiada tahu apa yang dikehendaki Allah dari mereka. Sembahlah dia dan ikhlaskan ibadat kamu kepada Allah Ta'ala sahaja. Tidakkah kamu mendengar firman-Nya yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tiadalah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembahku. Sekarang kamu telah tahu semua itu. Jadi bagaimana kalau kamu meninggalkan peribadatan pada Allah dan nyanyuk tidak kenal jalan kepadanya lagi? Setiap orang yang tiada menyembah Allah Ta'ala, dia termasuk golongan orang yang tidak tahu kenapa dia diciptakan Tuhan. Orang yang mengecek diri, yang muhasabah diri, dan tahu hakikat hidup ini. Dia tahu kenapa diciptakan Tuhan untuk beribadat, dan bahawa dia akan mati, lalu dihidupkan semula. Sebab itu dia merealisasikan ubudiyahnya kepada Tuhannya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam bicara Syekh Abdul Qadir ini disebut beberapa perkara yang penting. Yang pertama, meninggalkan sebab-sebab kemaksiatan, sebab-sebab dosa, dan sebab-sebab kemurkaan. Yang kedua ialah membina rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua perkara. Dan yang ketiga ialah mengikuti jejak langkah kaum yang terpilih, cara berfikir, cara beramal. Dan kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang setiap manusia perlu mengetahui arah dan tujuan hidupnya, dan mengetahui apa yang Allah Ta'ala kehendaki daripadanya. Perkara pertama yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir ialah menjauhi segala sebab-sebab maksiat. Maksiat kebiasaan berlaku bila mana kita bertemu dengan orang lain. Bila mana kita bersendirian, kemungkinan untuk buat maksiat itu terlalu sedikit. Maksiat biasanya hadir, biasanya berlaku, biasanya jadi banyak bila kita berkumpul dengan manusia. Sama ada maksiat hati, riak, sombong, wasangka buruk, ataupun maksiat tu badan kita, panca indera kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita. Oleh kerana itu kata Syekh Abdul Qadir, cuba untuk kita tidak bertemu dengan orang yang tidak memberi maslahah pada agama kita dan dunia kita. Cuba untuk tidak bergaul, bahkan cuba untuk tidak keluar rumah. Apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir ini ialah apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man najah?" Apakah penyelamat? Macam mana kita nak selamat? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Amsik 'alaika lisanaka wal yas'aka baituka wabki 'ala khati'atika." Kalau kamu nak selamat, kamu buat 3 perkara. Yang pertama, jaga lidah kamu. Yang kedua, lazimi rumah kamu. Wal yas'aka baituk, duduk rumah, banyak duduk rumah. Dan yang ketiga, wabki 'ala khati'atika, menangislah atas dosa kamu. 3 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ini, macam mana kita nak jauhi maksiat. Sebab maksiat selamanya meninggalkan kesan buruk pada kehidupan kita, meninggalkan kesan buruk pada kesudahan kita, yakni kesudahan hidup kita. Dan maksiat menarik musibah, bala bencana berlaku
pada kita, pada keluarga kita, pada negara kita. Dan maksiat menyebabkan hati kita hilang kemanisan beribadat. Dan maksiat juga menyebabkan terhalang kita buat ibadat. Kadang-kadang kita terfikir ada sejumlah ibadat yang kita tinggalkan. Biasa boleh qiyamul lail, tak boleh qiyamul lail. Biasa boleh puasa sunat, payah puasa sunat. Biasa boleh menuntut ilmu pun payah. Maka punca dan sebab antaranya ialah maksiat. Para ulama bersepakat bahawa tiadalah diharamkan seorang itu bangun malam melainkan maksiat di siang harinya. Tak ada orang terhalang bangun malam melainkan kerana maksiat siang harinya. Sebab kebiasaan orang beriman dengan iman yang dia ada akan membangunkan dia di waktu malam. Bukan sekadar bangun subuh, dia akan bangun malam kerana iman yang dia ada. Sebab matlamat dia tidur pun kerana dia nak bangun buat ibadat. Bukan dia tak tahu sebab. Tidur je. Bangun ke tak bangun dia pun tak tahu. Tidak, siapa pun orang beriman, bila tidur dia ada keinginan untuk bangun ibadat. Paling kurang pun untuk solat subuh. Seorang bila mana bercita-cita nak buat ibadat, maka Allah akan beri dia lebih pada tu. Maknanya kita niat nak bangun subuh, maka Allah bagi kita bangun qiyamul lail. Tapi bila kita buat maksiat di siang hari, maka terhalang kita melakukan qiyam pada malam hari. Mula-mula qiyam, lepas tu dengan subuh sekali dia bawa. Dan maksiat ini kita kena tahu dia baridul kufur. Maksiat ialah utusan kepada kekufuran. Seorang sebelum dia jadi kufur, maka kekufuran tu akan hantar maksiat dulu untuk dibuat. Maka dia buat maksiat, buat kebiasaan sehingga dia buat yang besar, akhirnya membawa pada kekufuran. Dan maksiat juga menghilangkan kemanisan ibadat kita. Habis ibadat-ibadat ini tak berapa, jadi beban belaka rasanya. Nak baca Quran rasa malas, nak berzikir banyak sikit, nak berselawat payah, nak pergi awal masjid pun bukan sibuk, tak sibuk pun rasa malas. Dia mari back mood kita. Ini maksiat. Dia mengeruhkan suasana agama kita. Sebab seorang bila beragama jernih hati dia. Bila buat maksiat maka keruh. Dan maksiat menyebabkan wasangka buruk kita pada Allah. Kita mula wasangka buruk pada Allah dalam doa. Kalau belum dapat apa yang kita doa, kita berwasangka buruk. Dan urusan rezeki, tak dapat rezeki, kita kata Allah tak sayang kita. Orang lain banyak dapat rezeki, saya ni tak dapat. Itu dia cenderung nak buat khurafat. Bila tak dapat jodohnya, bila tak dapat kejayaannya, apa pun namanya rezeki atas dunia ni, maka dia akan wasangka buruk pada Allah. Dan maksiat juga menjadikan dia semakin bodoh, jahil. Sepakat ulama bahawa tidak melakukan maksiat itu mereka orang bodoh. Sebab apa? Kalau dia tahulah akibat perbuatan maksiat, dia tak buat. Kita tuan-tuan kalau cerita orang tu bodoh macam mana? Bodohlah dia. Bila dia buat sesuatu yang boleh mendatangkan mudarat dia. Dia naik basikal, dia saja pergi masuk longkang. Kata bodoh orang ni, kenapa nak mudaratkan dia sendiri? Misalnya kita tengok dia tiba-tiba makan benda bahaya, kita akan kata apa? Bodoh. Dia buat benda mudaratkan diri. Kita tengok dia tiba-tiba dia tampar diri di sini, tampar ke kanan, kita kata apa dia? Bodoh. Kau nampak lagi teruk, gila apa dia? Sebab dia buat benda mudarat diri dia. Apakah lebih besar? Ada lebih besar pada itu, iaitu orang yang memudaratkan dirinya di hadapan Allah dengan maksiat dia. Sebab dia tahu dengan maksiat, maka Allah murka. Maka bodoh dia. Kalau dia fikir kebesaran Allah, akibat daripada perbuatannya, azab yang menantinya, hukuman yang bakal menimpanya, dia tak akan masuk pun ke lubang maksiat ini. Kerana maksiat ini cepat atau lambat kita akan dihukum. Cepat atau lambat kena hukum. Mungkin hari ni kita tak ada, saat saya buat maksiat semalam okey je, boleh je semayang.
Saya sembahyang okey. Boleh je bangun qiyam. Satu hari nanti kamu akan dihukum. Kamu akan pasti dihukum. Allahumma illa mereka dia bertaubat, dia menyesal, dia berazam tak nak buat lagi, maka tak akan dihukum. Kalau tak ada segala sifat-sifat tadi, hukuman tadi akan datang cepat atau lambat. Kadang-kadang dekat nak mati, hukuman tu pun datang. Dekat nak mati, itu yang jadi su'u khatimah. Kadang-kadang waktu kita berada dalam kesusahan, datang hukuman tu. Susah tu jadi berganda. Biasa susah ni cepat je keluar, jadi berganda dek. Dulu ada maksiat. Macam ginilah kita ambil contoh. Kalau kita pernah buat sakit hati orang, contoh pernah buat sakit hati orang, orang tu tak balas hari ni, dia akan tunggu masa dia. Okay, sekarang tak, kita boleh okey, saya buat kecil hati dia, saya hina dia, dia okey je Ustaz. Dia tunggu masa dia, sampai waktu dia akan balas. Lalu dia akan ingat tak dulu 10 tahun dulu awak buat apa. Kalau orang pun kita tahu benda tu berlaku, dia akan kata ingat tak 10 tahun dulu, ingat tak 5 tahun dulu, ingat tak. Maka demikian Allah Ta'ala hukum hamba yang buat maksiat. Ingat tak kamu dulu pada hari sekian-sekian ni maksiat kamu buat. Kan itu orang yang buat maksiat ni orang yang bodoh. Bertambah bodoh dia bila dia kata, Ustaz, rahmat Allah kan luas. Rahmat Allah itu luas. Saya buat maksiat ke buat apa, Allah tu maha rahmat, Allah akan ampunkan dan sekian-sekian. Gini, kalau kita baca Quran, tidak disebut tentang rahmat Allah, mereka bersamanya azab Allah. Kita ambil satu contoh ayat dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Bila Allah sebut rahmatnya, Allah sebut azabnya, supaya kita tahu di sebalik rahmat Allah yang luas, jangan dipermainkan, kerana azab Allah itu dahsyat. Dalam surah Al-Hijr sebagai contoh, pada ayat 49 dan 50, Allah Ta'ala berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Beritahu kepada hamba-hambaku bahawa aku ni memang pengampun dan penyayang. Tapi beritahu juga kepada mereka bahawa azab aku azab yang paling pedih sekali. Saya ni memang orang baik, tapi jangan sampai saya hukum awak kerana kesalahan awak. Umpama contoh dia, Allah maha baik, maha luas rahmat, maha pengampun. Pengampunan Allah tak boleh dikiaskan dengan pengampunan makhluk, dia luasnya. Tapi kita juga kena ingat, Allah itu juga maha berat azab siksaannya. Maka pasti akan datang hukumannya. Sebab itu satu hari Nabi SAW berkata pada sahabat, siapa di antara kamu aku pernah buat salah dengan dia? Pernah tak aku ada pukul ke apa? Hukum aku, balas sekarang, kerana aku takut hari akhirat kelak. Ini Nabi. Dia kata, siapa yang ada aku tersalah buat sesuatu yang dia rasa dia zalimi, maka beritahu. Maka seorang lelaki kata, ya Rasulullah, saya Tuhan pernah buat sesuatu pada saya rasa saya dizalimi. Maka kata Rasulullah, balas semula, balas balik, kisos. Lalu sahabat-sahabat lain bangun, tak payahlah buat macam itu kepada Rasulullah. Kalau kamu nak balas pada Rasulullah, baik balas pada aku, biar aku yang tanggung. Bangun sahabat-sahabat, dek cinta pada Nabi SAW. Rasulullah kata, duduk belakang, ini urusan aku dengan dia. Maka katanya, ya Rasulullah, dahulu waktu Tuhan membetulkan sah, kayu sugi Tuhan tercocok perut saya, maka saya nak balas itu. Walau bukan Rasulullah SAW buat saja nak menyakiti, nak suruh betulkan sah, tolak sikit kayu sugi. Rasulullah SAW amat jaga sah belakang. Rasulullah SAW imam yang memang mempedulikan sah. Nabi tidak berdiri solat, mereka Nabi kata, istawu a'tadilu tarasu istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Aqimu sufufakum i'tadilu. Banyak ayat hadis. Nabi kata, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan sah tu bengkok-bengkok, nanti hati kamu juga bengkok-bengkok sesama kamu.
Dan Nabi bina asas ukhuwah tadi. Dalam sah semayang pun Nabi ambil berat. Ukhuwah. Kalau sah tak betul, menunjukkan hati sama-sama kita pun tak betul. Sementara kalau kita pakat takut nak tegur sah kawan tu salah, memang hati kita masalah dengan dia. Lalu katanya, ya Rasulullah, waktu tuan buat pada saya dalam keadaan ni kena kulit direct. Bukan melalui dengan baju kulit direct, kena perut straight. Jadi nak suruh Rasulullah angkat jugalah perut, angkat baju. Maka bila mana Rasulullah mengangkatnya, maka sahabat tadi pun peluk Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, tidak aku lakukan melainkan supaya kulitku bertemu dengan kulitmu, maka kulitku diharamkan dari neraka. Itu je tujuan. Tapi hadis ni memberi satu makna yang besar, signifikan. Dari sudut kita tak nak buat dosa baik berkait dengan orang atau kita dengan Allah, tak nak. Sebab bahaya. Apapun kesan dosa ni, dia bahaya. Cepat atau lambat. Walaupun kita kata Allah pengampun, penyayang, betul, tapi Allah juga maha berat azabnya. Kerana itu setiap maksiat yang kita dah buat, untuk kita selamat daripada hukumannya, kita mesti ada penyesalan yang berpanjangan. Yang kedua, kita mesti ada pengampunan, memohon pengampunan berterusan. Ustaz, saya dah minta ampun dah dosa dulu. Sekarang dah tak minta ampun, dah tak dulu dah minta. Tak, sekarang terus buat. Kata dosa yang kita buat dulu adalah buat dosa, Ustaz. Kita ni ambil rasuah, dosa. Sekarang dah saya tak ambil. Betul. Yang dulu tak kena ingat lagi. Dah kena taubat lagi. Kenapa kena taubat? Kan dah lama, saya pun dah taubat. Kena taubat lagi sebab kita belum tahu apakah Allah terima atau tidak. Ya, kita wasangka baik Allah terima, tapi kita terus buat taubat. Supaya tak kena hukuman tu. Kita dah sebut, maksiat ni cepat, lambat. Dia kena balik kesang dia. Cepat atau lambat. Kita suka atau kita tak suka. Iman dia kena pada kita atau dia kena pada anak-anak kita. Sebagai hukuman untuk kita. Sebab kita kan akan terasa, bukan sekadar musibah bila kena pada kita, pada anak-anak kita pun kita akan terasa. Kena pada isteri kita pun kita terasa. Kita pun ingat balik, barangkali aku pernah aniaya orang, maka orang datang aniaya isteri aku. Barangkali. Maka untuk kita halang daripada musibah maksiat kita tu berlaku balik, pertama saya sebut tadi, kena ada penyesalan berterusan. Mesti ada. Yang kedua, kena ada taubat berterusan. Ya Allah, ampunkan dosaku. Dosa bila ni? Dosa masa dulu, sahab 20 tahun dulu. Memang saya dah minta ampun, saya terus minta ampun sampai sekarang. Jangan berhenti mohon ampun pada dosa yang silap. Jangan kita kata dosa tu dah lama, Ustaz, saya pun dah buat dah apa yang patut, dah cukup. Jangan rasa begitu. Kita, kalau pada tubuh badan kita ni pernah ada penyakit, pernah lah dulu ada sakit, kita masih lagi waspada. Takut penyakit tu datang balik. Saya dulu pernah kena stroke lah. Bagi contoh lah kita sebut. Pernah. Sekarang dah okey, sembuh. Tapi saya masih takut kena lagi. Kita mesti ada kewaspadaan. Saya dulu tak pernah kena garuk. Sekarang dah okey. Tapi saya jaga-jaga lagi ni, takut diserang oleh teruk. Kadang ada rasa baik dah. Tapi oleh kerana ada sejarah silam. Doktor pun kalau ditanya penyakit kita, ditanya sejarah silam kita. Dia kata saya sakit belakang. Dulu ada jatuh tak? Katanya. Lama tu dulu, ayat dulu. Awak pernah jatuh tak? Kalau tuan-tuan biasa jumpa doktor tulang, dia pun sakit kat belakang ke, sakit berkait dengan tulang-tulang, dia akan tanya satu soalan popular. Awak pernah jatuh? Kita pun fikir, sekarang tak pernah, tak dulu dia tak, zaman sekolah ke. Dia pun kata, ya, barangkali kesan tu. Jauhnya doktor kaitkan. Ya, kemungkinan itu mungkin berlaku. Kita sakit hari ni kerana cerita dulu. Awak ni orang aktif sukan ke? Tanya. Kita pun kata dulu saat zaman muda-muda memang aktif sukan. Ini kesan dia hari ni. Kesan kita dulu main rugby. Misal katalah orang main rugby. Berapa lama dia rasa kesan dia? 40-an tahun. Saya tanya ada seorang pemain rugby negeri Johor. Main negeri Johor. Pergi paut lah main negeri ni. Dan adalah sakit-sakit.
Saya kata ni sakit sebab apa? Barangkali dulu saya pernah main rugby lasak sangat. Dulu pulang tahu. Kayaknya setiap orang memang logik. Kita akan ingat cerita dulu. Kenapa jadi macam ni? Apatah lagi dosa. Sebab tu dosa-dosa dulu jangan duk tutup fail. Tutup fail dosa tak ada dah. Tak kena taubat. Kena taubat. Yang ketiga, kena buat baik yang berterusan kerana dosa tadi. Baik berterusan. Maksudnya gini, saya ambil contoh. Bila Rasulullah SAW berdakwah pada musyrikin Mekah, dakwah pada geng-geng kaya, datang sahabat miskin yang belum Islam waktu itu dan buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala. Waktu dia datang, Rasulullah rasa terganggu sebab Nabi fokus orang kaya ni. Orang buta ni pula kata, ya Rasulullah, kata, wahai Muhammad, ajarkan aku dengan apa yang Allah ajarkan kamu. Aku nak bersih diri aku. Rasulullah paling ke lain. Fokus pada Abu Sufyan, ni pemimpin-pemimpin musyrik Mekah. Maka Abdullah ibnu Maktum ni pun bergerak ikut lain pula. Minta lagi, Rasulullah ajar. Maka Rasulullah paling tak tengok dia. Akhir tu turun ayat tegur Rasulullah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta law tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah. Mencuka wajahnya dan berpaling dia, hanya akan datang kepadanya seorang buta. Apakah dia tidak tahu bahawa orang ini datang untuk membersihkan dirinya, atau mendapat peringatan untuk dia memperbaiki dirinya? Ada pun orang kaya, engkau pedulikannya, dan ada pun orang miskin yang datang pada kamu, engkau membiarkannya. Jangan sekali-kali begitu. Ini ialah peringatan. Ayat ini kita baca Abasa, surah Abbas. Pemasuk Abbas, muka masam. Rasulullah SAW dia tak tengking Abdullah bin Mas'ud, dia muka masam dia, kurang welcome. Itu pun kerana Nabi buat kerana masalah dakwah, memikirkan kerana kalau orang kaya ni masuk Islam, selesai isu, boleh tarik orang lain. Tapi dalam dakwah Islam bukan begitu. Dakwah Islam bukan cerita masalah semata-mata, juga memikirkan kalau ada orang nak, orang ni dia dahulukan. Siapa yang nak, dia didahulukan. Semenjak itu datang saja Abdullah ibnu Maktum, Rasulullah akan senyum senantiasa. Nampak Abdullah senyum. Padahal Nabi sebut masam muka ni. Artinya Rasulullah berterusan buat kebaikan pada Abdullah ibnu Maktum. Peristiwa yang berlaku di Mekah berterusan sampailah Rasulullah wafat. Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita ada buat jahat, kita kena tampar kejahatan tadi kebaikan yang berterusan. Misal contohlah, ada seorang tadi, dia dahaka ke mak dia. Contoh, dia dahaka mak dia. Dia pun taubat, dia pun menyesal. Maka apa patut dia buat seterusnya? Dia mesti terus buat kebaikan pada mak dia. Terus, tak boleh berhenti sampai mak dia meninggal atau dia meninggal. Itu yang menjadikan maksiat yang dibuat tak akan dihukum. Saya kata kita buat maksiat cepat lambat kena, bala itu kena. Tapi kalau tak nak kena, buat benda ni, menyesal yang berterusan, mengampun yang berterusan, buat baik yang berterusan. Kita misal kata ada orang kita pukul dia, dulu zaman kita mengamuk, pergi senang kita pukul, lepas tu nyesal kita buat pukul orang. Maka semenjak kita taubat, bila sebaik saja kita jumpa dia, kita sentiasa buat baik pada dia. Jumpa je dia, kita pun senyum, kita pun belanja dia makan, kita pun beri duit pada dia, berterusan. Kerana dia mengingatkan kita kejahatan kita dulu, maka kita buat baik. Sama juga kita, misalnya kita ada satu tempat kita suka buat maksiat,
tempat. Misal kata dalam bilik kita lah, dalam bilik kita adalah maksiat kita. Ataupun kita kalau sembang dengan kawan, maka adalah maksiat kita dengan kawan. Ngumpat. Oh, kita dah nyesal tak nak ngumpat, kita pun dah taubat. Tapi kita mungkin jumpa lagi kawan, maka kita ubah daripada umpat tadi jadi tazkirah. Tu ceramah. Setiap kali jumpa kawan, kita akan tazkirah. Diubah kebaikan, digantikan balik. Sebab itu kata ulama, tempat di mana kamu buat maksiat, maka tempat itu kamu kena kembali buat taat. Ada saya ceramah seorang rumah hamba Allah, ceramah rumah dia. Dia ustaz tahu ni kawasan ceramah ustaz ni apa dia? Ni tempat saya karaoke dulu. Lampu dia ada lagi lah, lampu kelab malam rumah dia. Ini tempat saya karaoke. Hari ni saya dah taubat, saya nak tukar tempat ni tempat ceramah. Maka saya pun ceramah tempat tu. Tempat yang dahulu dia karaoke, dia buat maksiat dalam rumah dia. Ni lampu ni elak pun ada lagi ni, lampu kelab malam. Tapi dia dah nak ubah, maka jadikan dewan karaoke dia bersama family kawan dia jadi tempat ceramah. Maka saya pun ceramah situ dan dipanggil penceramah lain datang. Artinya ni tahu cara nak taubat. Mana-mana tempat yang kita pernah buat maksiat, maka tempat itu kita kena bersihkan balik. Bukan basuh itu, bersihkan dengan buat taat. Seakan saya duduk tempat ni mesti ngumpat, maka tukar je tempat tu tempat solat duha kita. Ni tempat ni tempat saya tengok TV. Memang habis masa duduk tengok TV, duduk kat kursi panjang, pegang kita punya remote tu. Yang selama ni memang kita bertasbih pakai remote tu, 1, 2, 3, 1, 2 tasbih kita. Hari ni kita dah ubah, kita duduk tempat yang sama, kita pegang bilik tasbih lain pula, untuk kita kira balik kelalaian kita dengan bertasbih pada Allah. Kita ubah. Ni TV ni lah tempat saya tengok maksiat ni. Ni semua jenis tantang saya tengok belakang. Jenis tantang saya tengok belakang. Cerita-cerita Hindustan, cerita-cerita setan saya tengok belakang. Hari ni TV yang sama kita tengok benda lain, benda yang baik. Yang dulu kita tengok setan, hari ni kita tengok malaikat. Yang dulu kita tengok benda-benda yang tidak, benda-benda yang mungkar, kita tengok benda-benda yang baik. TV yang sama. Sama juga telefon kita. Ni ustaz, telefon dulu saya duk main WhatsApp benda-benda gila-gila, WhatsApp benda-benda lara. Saya dah taubat, maka telefon sama saya WhatsApp benda yang baik. Okay, yang ini keratan ceramah pula, keratan nasihat pula, keratan kata-kata hikmah pula duk kongsi. Dulu duk kongsi benda ngaruk, kongsi gambar perempuan lah, kongsi gambar itulah, kongsi fitnah lah. Hari ni kita ubah, telefon yang sama kita buat, nombor yang sama kita hantar. Itu cara kalau kita tak nak dosa silam kita kena hukum. Ada 3 cara. Misal tu ada. Sebab itu para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in, apa pun mereka, walau jauh mana pun mereka dah dekat dengan Allah, setiap kali mereka ingat dosa datang penyesalan. Kenapa aku buat macam tu? Kenapa dulu aku tak terfikir? Ini ada seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid. Kesalahan dia, bila dibunuh orang di medan perang yang menyebut la ilaha illallah. Dia kata orang ni sebut ni sebab nak selamat nyawa je, bukan nak masuk Islam betul. Dia menilai keikhlasan orang, maka dia pun bunuh. Sampai berita pada Rasulullah. Nabi kata, kenapa kau bunuh seseorang tersebut la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia sebut firaram minas saif, nak selamat diri daripada dibunuh. Dan Nabi kata apa? Halan syaqaqta qalbah, kamu belah dada dia ke? Kamu tahu? Kamu belah dada dia. Yang kamu nak nilai orang tu ikhlas tak ikhlas, orang tu buat tu kerana ni, kamu belah dada dia. Sama dia. Semenjak hari itu dia amat takut untuk membunuh orang menyebut la ilaha illallah. Apa pun sebabnya, takut. Bila berlaku konflik Sayyidina Ali dengan Muawiyah, dia ambil pedang dia patahkan pedang dia. Dia takut takkan terlibat dengan pembunuhan sama orang Islam. Lepas apa yang pernah aku buat juga, aku takut. Dan terus mengasihkan diri dalam konflik tersebut. Dia di kalangan sahabat yang mengasihkan diri. Dia, Shaddad bin Aus, Tamim Ad-Dari, Abdullah bin Umar, ini semua mengasihkan diri. Kerana sahabat ridwanullah alaihim ajma'in terbagi pada 3. Satu menyokong Sayyidina Ali, satu menyokong Muawiyah, satu berkecuali.
kecuali. Antara berkecuali namanya Usama. Cucu kesayangan Rasulullah, cucu tiri, cucu angkat. Kisahnya dia teringat dalam medan perang, dia pernah bunuh orang sebut la ilaha illallah. Maka dia mula takut. Mana-mana kalau konflik membabitkan orang Islam, dia tak nak terlibat. Dia takut. Itu yang saya sebut kalau kita benar-benar taubat. Benda yang penyebab maksiat kita tak akan dekat lagi. Ada seorang sahabat, dia pakai cincin emas. Dulu-dulu Rasulullah memang pakai cincin emas. Rasulullah pakai cincin emas, sahabat pun ikut pakai cincin emas. Nabi pun tanggalkan, sahabat pun tanggalkan. Untuk tunjukkan larangan, tak boleh. Maka Nabi SAW gantikan dengan cincin perak. Maka sahabat pakai cincin perak. Ada seorang sahabat ni pakai lagi cincin emas. Nabi dah larang jangan pakai. Dia pakai, terserempak dengan Rasulullah SAW. Nabi panggil sini, sini. Datang, dia pegang cincin dia, dia tarik cincin dia, Nabi balik. Balik. Sahabat ni pun aku. Geng dia sebelah kata, kenapa tak ambil balik? Nabi pun dah tak ada. Ambil balik, lebuh balik ke, beri ke adik ke, beri ke sekian-sekian. Dia kata aku tak akan ambil apa yang Nabi buang. Sebab itu mengingatkan aku pada maksiat aku. Walaupun ambil untuk buat benda lain, aku tak akan ambil. Lihat bagaimana hebat mereka tinggalkan maksiat. Kalau kita guna lagi benda tu, kadang-kadang kita gambar-gambar zaman rock tu simpang lagi. Kita pun tak tahu simpang sebab apa. Kita kan dah taubat, dah baik. Dulu memanglah kita raja kapok lah, rock kapok benda lah. Zaman-zaman dulu kita dah taubat, tapi gambar masih simpan. Seluar ketak masih simpan. Rambut palsu panjang pun simpan. Kenapa nak cerita dulu-dulu lah? Maknanya kita tak menyesal sungguh. Kita tak menyesal sungguh. Sebab gambar tu ada lagi. Kalau betul kita taubat, gambar tu pun tak ada. Tak ada. Ada tak gambar-gambar lama zaman Tok Abah jadi rockers? Tak ada dah, tak boleh dah taubat, tak ada. Jenis orang yang tak sempurna taubat, ada lagi simpan. Biar cucu-cucu atuk tahu atuk ni siapa dulu. Dia bangga lagi dia. Tunjuklah gambar ni. Zaman rambut panjang, zaman pakaian menjolok mata atau sebagainya. Jadi itu bukan cara orang taubat betul. Kita kalau taubat benar, jejak-jejak jahilah kita buang belaka. Pakaian kita pun kita buang. Jejak jahil walaupun boleh manfaat, tak saya tak nak mengingatkan kita. Tetapi kita ni kalau benci seorang, tak pernah tak benci seseorang. Kita kalau benci seorang, semua benda kait dengan dia kita tak nak nampak atau tengok. Ada seorang hamba Allah tu, dia bercerai. Cerai, dia marah ke suami dia. Gambar dia semua digunting. Yang ada seorang dibuang ke tepi. Seorang. Semua dia gambar seorang. Dia boleh buang. Sebab apa? Benci dia. Tapi kalau maksiat kita buat macam tu, benci. Ada orang bila dia benci ke orang tu beri hadiah pun dia pulang balik. Benci, ambil balik. Ada lama dah hadiah, bagi. Sebab dia benci. Dia datang benci dia pada orang tertentu. Dia terjemahkan benci tadi melampau-lampau. Kadang-kadang menyalahi hukum. Kita tuan-tuan nak benci orang, macam Rasulullah kata, abghid haunamma, benci biar berpada. Kita suka pun berpada, benci pun berpada. Maksud saya ialah, bila kita benci, kita mesti ada sempadan dia. Jangan ceroboh sempadannya. Bila kita sayang pun, kena jaga sempadan juga. Jangan menceroboh sempadan. Sayang dan benci suatu sifat yang punya sempadan. Mereka sayang dan benci kita kerana Allah. Tapi kalau kait dengan orang je, orang yang kita benci hari ni barangkali kita sayang. Orang yang kita sayang hari ni barangkali kita benci. Orang yang puji kita hari ni barangkali dikeji. Yang keji kita hari ni barangkali dipuji. Sebab itu muamalah kita dengan orang, tuan-tuan, kita kata jangan serius sangat. Jangan benci serius sangat, marah. Jangan suka pun serius sangat. Jangan. Biasa-biasa je. Kalau kita sayang seorang kawan kita, biasa-biasa je. Taklah sampai SMS 24 jam kerana sayang sangat. Jangan. Dia ada waktu dia. Kalau kita benci sangat pun sama. Jangan pantang jumpa orang duk burukkan kawan kita yang tu. Burukkan. Jangan melampau sangat macam nampak akhlak buruk kita. Biar kita kata sederhana. Jadi kalau saya tengok orang bila dibenci orang, tak kira sebab apa pun, bila kita melampau-lampau,
maka dia akan juga menanggung akibat. Macam orang makan melampau-lampau banyak, dia akan kena penyakit dia. Kita benci orang banyak-banyak pun kena penyakit dia. Jangan benci banyak-banyak, sikit-sikit. Kita benci kadar ni, lepas tu okey. Okey tadi lah yang jadikan kita jumpa masih boleh beri salam. Sebab kita benci dia ada sempadan. Kalau dia tak okey, jumpa dari jauh dah lari kita. Nampak pelik kereta di sini, kita cari highway lain. Oh, itu dia punya benci dia. Baru nampak kelibat dia turun dekat khidmat, kita dah tak jadi pergi pasar. Terus tak masuk sebulan. Dan jangan bodoh macam tu. Benci kita jangan sampai ke peringkat tu. Suka kita pun sama. Suka kita sampai jerit-jerit. Pergi kat airport, dengar orang jerit. Apa benda jerit? Tengok geng-geng K-pop lalu. Orang panggil K-pop lah. Geng Kuala lalu. Lalu depan saya pula. Kita tak asal pun kita tak minat ni. Tapi yang jerit belakang ni, perempuan-perempuan jerit sampai kejar dia. Ini melampau suka. Melampau suka teruk juga. Sehingga dia meringankan maksiat. Membunuh akhlak dia, kepribadian dia. Tak boleh. Tu ada seorang pelakon datang ke Genting, glamour lah pelakon. Tapi kita pun glamour kita tengok pelakon glamour macam mana, kita pandang biasa je lah. Dia pun duduk tunggu pelakon tu datang, duduk bawah pokok kelapa, jatuh bawah kelapa, masuk hospital. Itu dia nak jawab apa depan Allah? Ditunggu orang tu. Melampau-lampau suka. Jadi kita dalam hidup ni, tuan-tuan, jangan melampau suka. Jangan melampau benci. Umpama kita, dalam kehidupan kita, kita ada sempadan dia. Sempadan. Kalau saya sayang seorang, saya tahu sempadan saya. Kalau saya benci seorang, saya tahu sempadan saya. Kalau saya minat seorang, saya tahu sempadan saya. Jangan kerana minat sangat orang, tengah dia makan pun kita kacau. Orang yang kita minat benci kat kita. Oh, saya minat Ustaz ni pemain bola ni wakil dunia ni Ustaz, lawan planet Mari. Kita minat, dia tengah suap, salah ambil gambar. Kawan tu dia benci kat kita, ni apa tak beradab. Kita bila suka seorang pun kita tahu waktu makan, kita tak kacau. Biarlah dia makan di suap tu. Dah ada lagi, kita pun mungkin jumpa dia. Kalau orang minat tu ada akhlak atau ada ilmu. Ni pantang minat, orang tu tengah makan ke, orang tu tengah masuk bilik air pun dia buka. Sebab apa? Dia minat sangat. Kawan nak berak pun tak boleh. Ini yang kata peminat bodoh. Jadi kita pun tahu sempadan. Kita minat, kita suka, kita sayang. Semua ada sempadan. Baik, kisah maksiat tadi, saya katakan, kalau orang masih menyimpan benda-benda lama, dia tak ada penyesalan menyeluruh. Dan kadang-kadang dia bangga balik zaman dia dulu, dia lah rockers bla bla. Dia bangga balik. Apa nak bangga zaman jahiliah? Tetapi bila kita bangga zaman jahiliah, apa kesan dia? Maknanya kita menanti balik hukuman yang Allah nak kena pada kejahatan kita. Sebab itu kalau kita pernah terlibat dengan benda tak elok, kesan-kesan tadi kita buang terus. Saya tak nak terlibat dengan. Kalau orang terlibat dengan dadah ni, semua barang dadah dibuang belaka. Dia tak ada simpan buat kenangan ke, tak ada. Ini menjahanamkan saya dulu. Saya benci dia. Kalau orang tahu dengan sebab rokok dia kena penyakit ni, semua kotak-kotak pun dia buang. Tak ada lagi dia jadi kolektor simpan kotak. Saya tak isap rokok, tapi kotak ni saya simpan buat kenangan. Ni masa saya sekolah rendah, isap rokok Benson and Hedges sekolah rendah. Ni masuk menengah, ambil danghe pula Ustaz. Ni dah rasa duit banyak sikit, isap rokok more Ustaz. Isap rokok sikit, dia simpan kotak-kotak buat apa? Bakar kotak tu. Jangan simpan kenangan kegagalan atau kejahatan kita, apatah lagi maksiat. Kemudian lepas Syekh menyebut tentang bagaimana kita perlu menjauhi segala sebab-sebab maksiat. Antara sebab maksiat bila kita berkumpul dengan orang. Jadi kita pun elak berkumpul. Dan kita dah sebut penyelesaian Nabi sebut, jaga lidah, banyak duduk rumah dan menangis setiap kesalahan kita buat. Masuk banyak duduk rumah, kan duduk rumah ni kita selamat. Dengan isteri kita, dengan anak-anak kita. Sebab kita dengan isteri kita tak cakap banyak, cakap okey je gitu je. Kadang-kadang giling-giling, angguk-angguk. Jadi kita tahu tak ngumpat siapa-siapa. Bini pun angguk, giling. Kita pun angguk, giling. Dah makan bang? Dah. Abang nak minum air? Dah. Kan tak ngumpat orang. Banyak dapat pahala kita. Bahasa tak banyak. Tapi kalau kawan-kawan nak cerita panjang.
Datang umpat. Dia duduk rumah dengan anak-anak kita bersama. Tak banyak cakap. Kalau cakap pun dia anak kita. Jadi bila Rasul kata banyak duduk rumah, bagus untuk kita. Maksudnya kalau keluar kita tak ada masalah apa-apa. Tapi kalau keluar kita banyak masalah sebab kita nak cari nafkah, kena keluar lah. Jangan ustaz dah pesan duduk rumah saat tu saya dah pencing, ustaz pencing. Dan bini nak makan apa? Makanlah almari tu kayu ustaz. Kita kena banyak duduk rumah. Penting jangan berdosa. Yang kita maksudkan, kalau kita tak ada masalah untuk keluar, tak perlu keluar. Ada masalah keluar. Kalau masalah menuntut ilmu, masalah mencari nafkah, masalah menghubungkan silaturahim, masalah-masalah kehidupan dunia atau ukhrawi kita, maka keluar. Tapi tempat pertama kita nak fikirlah balik rumah. Sebab itu Nabi SAW kata, antara adab musafir, فَإِذَا قَضَى نَحْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ. Bila seorang musafir dia dah sempurnakan urusannya, maka segeralah dia balik rumah. Biar isteri dia tahu, anak-anak tahu bahawa suami dia dah balik musafir. Jangan kita balik musafir singgah dulu tempat lain, singgah ni dulu, singgah dulu. Jadi kita menyalahi sunnahnya. Sebab apa? Keluarga yang kita tinggal bila kita musafir ni pun terasa. Tapi bila kita segera balik, maka terawat penyakit ataupun kerinduannya. Dan keluarga kita pun tahu, abang saya ni, dia ni memang betul-betul ada urusan. Sebab itu bila habis musafir dia balik rumah. Kita tak adalah duduk corner kat lain dulu, selesai urusan dah balik. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang sifat takut kerana Allah. Dia kata kaum yang terpilih amat takut kerana Allah dalam semua perkara. Hatta ketika mana mereka buat baik, mereka juga takut Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Tapi penterjemah kita dia tak letak ayat Quran. Terjemahannya ada tapi dia satukan. Itu bermula daripada ayat perenggan kedua, mereka memberi apa yang diberi mereka, pada hati mereka sangat gentar pada Tuhan mereka. Ini maksud ayat Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Ayatnya berbunyi, yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka memberikan harta yang mereka ada dalam keadaan mereka takut. Takut apa? Takut Tuhan tak terima. Jangan kata buat dosa. Mereka bila buat baik pun takut. Sembahyang, takut Tuhan tak terima. Sedekah, takut Tuhan tak terima. Haji, takut Tuhan tak terima. Apa pun mereka buat, mereka bimbang. Dah sempurna ibadat haji, lepas habis haji, tak ada tersenyum lebar, takut. Kenapa takut? Saya takut apa yang saya buat ni sia-sia, Allah tak terima. Tu saya takut. Ini orang bertakwa. Dia bukan takut kerana dosa semata. Itu biasa. Orang takut sebab berdosa tu biasa. Tapi orang takut sebab buat baik, ini luar biasa. Kita dah buat baik. Saya dah qiyamul lail semalam, saya dah baca Quran, saya dah baca zikir sekian banyak, tapi saya masih bimbang, takut Allah tak terima. Takut amalan tadi saya rosak disebabkan dosa yang lain. Jadi dia tak pernah rasa ibadat dia banyak. Dan dia juga takut dengan apa yang Allah berikan pada dia, yang merupakan pinjaman yang mungkin Allah ambil balik. Tuan-tuan kena ingat, Islam yang Allah beri pada kita ni Allah bagi pinjam. Sihat yang Allah beri pada kita Allah bagi pinjam. Iman yang Allah beri pada kita Allah bagi pinjam. Anak-anak kita Allah bagi pinjam. Pasangan kita Allah bagi pinjam. Rumah kita Allah bagi pinjam. Duit kita Allah bagi pinjam. Kalau sampai masa Allah nak ambil, Allah boleh ambil. Allah turunkan musibah, Allah ambil rumah kita. Hanyut sebuah rumah, hanyut. Bukan kita tak dengar cerita tu, Allah ambil balik. Allah nak ambil anak kita, ambil sekaligus dia ambil. 5 orang mati sekaligus, Allah boleh ambil. Allah nak ambil kesihatan kita, dia tengah sihat-sihat jatuh sakit, stroke, Allah boleh ambil. Dan paling kita bimbang, Allah ambil balik Islam ni. Islam yang Allah beri pada kita, Allah ambil balik. Hak Allah. Sebab itu kita tak berani berbangga dengan nikmat yang Allah bagi, tetapi yang kita buat cuma bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Dan jangan bangga, kita bangga hak orang Melaka. Kita bangga harta, itu Allah punya. Kalau saya ambil contoh mudah, tuan-tuan jumpa kawan-kawan, ni baju pinjam, kopiah pinjam, serban pinjam.
Sebelah tu owner dia. Owner yang beri pinjam kita semua. Kita pun jumpa kawan kita, kita pun sombong. Tengok aku punya kain serbat. Ini daripada Baghdad. Tengok kopi aku ni. Ini daripada Mesir. Semua luar negara tak ada barangan tempatan. Semua luar. Contoh kita duk bangga-bangga. Owner tengok. Sombong mak. Sombong kau mak. Maka owner kata ni dia duk sombong ni semua aku punya tau. Aku nak ambil balik. Sebab kita sombong, owner dia nak ambil balik. Akhirnya kita tak ada apa-apa, telanjang. Itu satu contoh. Sama kita ni. Ni mata ni Allah bagi. Tangan ni Allah bagi. Kepetahan bercakap ni Allah bagi. Akal berfikir Allah bagi. Semua Allah pinjam. Kalau ada satu hari kita berbangga dengan nikmat Allah, atau menggunakannya dan buat maksiat, Allah boleh ambil balik. Itu hak Allah. Allah boleh ambil balik. Bahkan Allah boleh ambil balik benda yang paling bernilai, Islam kita. Islam ni pun Allah boleh ambil balik. Iman ni Allah boleh ambil balik. Kalau tak ada orang beriman Islam, Allah ambil balik jadi kufur dia. Sebab itu tuan-tuan, setiap pemberian yang Allah beri pada kita, kita sentiasa bersyukur. Dan kita takut. Dan kita tahu ini semua pinjaman Allah. Sampai masa Allah Ta'ala nak ambil. Tapi ada di kalangan manusia, dengan segala pinjaman Allah tadi, Allah berikan sebab dia untuk dekat dengan Allah. Kerana apa yang Allah pinjamkan dia digunakan pada jalan yang baik, maka Allah dekatkan dia dengan Allah dengan izinnya. Maka dia dipilih menjadi walinya, atau dipilih menjadi abdal kepada nabi-nabinya. Abdal pengganti, ini ulama-ulama pengganti kepada nabi-nabinya. Dan dipilih menjadi tokoh pada umat. Maksudnya contoh pada umat. Sama ada dinama tok guru atau dinama pemerintah. Kadang-kadang kita dengar cerita ulama yang memayungi ummah dengan ilmunya. Kadang-kadang kita dengar sultan yang memayungi ummah dengan keadilannya. Kadang-kadang kita dengar jeneral yang memayungi ummah dengan kekuatannya. Orang ni semua Allah pilih. Sebab itu kita lihat ada di kalangan ulama yang hebat yang Allah pilih. Ada di kalangan pemimpin yang hebat yang Allah pilih. Seperti Khulafa Ar-Rasyidun. Seperti kita baca sejarah Muhammad Al-Fatih. Ini pemimpin yang Allah pilih. Sebab Rasulullah sendiri menyebut sebaik-baik pemimpin itu. Dan sebaik-baik tentera itu. Maka Allah pilih dia. Maka dia memayungi ummah ini dengan keadilan, dengan kekuatan, dengan izzah, kemuliaan umat Islam. Mengalahkan Byzantium. Mengambil kota Konstantinopel. Mengubah landscape dunia jahiliah pada cahaya Islam. Sampai hari ini kehebatannya Allah tu jadikan sebagai tontonan umat. Cerita tentang dia tak pernah terhenti di bibir mana-mana manusia. Kita terus bercerita tentang dia. Kita pergi ke tak pergi, kita cerita tentang dia. Kerana Allah dah pilih dia. Melalui lidah Rasulullah, Nabi kata, akan ada pemimpin yang buka kota Konstantinopel. Dia sebaik-baik pemimpin. Kita kenal dia Muhammad Al-Fatih. Lalu kita abadikan pada nama anak-anak kita, cucu-cucu kita, ataupun nama-nama madrasah, sekolah. Kerana dia pemimpin yang Allah pilih. Dan demikian juga di kalangan jeneral yang Allah pilih. Terdengar Khalid Al-Walid. Sampai orang buat tesis PhD tentang Khalid Al-Walid. Dan strategi perang. Di barat, mereka kaji tokoh Khalid Al-Walid. Dan segala tactical peperangan yang dahsyat yang digunakan. Tapi sayang, bicara tentang strategi Khalid Al-Walid tak banyak sampai pada kita. Mereka kaji. Sebab sebahagian daripada buku-buku Islam berada di perpustakaan mereka. Sebahagian buku, manuskrip, kitab-kitab yang dikarang oleh ulama ada di perpustakaan di England, ada perpustakaan di negara Eropah, even di Rusia. Sebab di antara cara mereka bila jajah, mereka ambil sekali kitab. Sehingga kita tak tahu ilmunya. Ada seorang, dia tulis PhD tentang Khalid Al-Walid. Ini orang kafir dan strategi perang. Dia menghalusi setiap pergerakan. Yang saya kata ilmu tu banyak. Kalau jeneral kita tahu tentang itu. Kalau ada orang yang boleh mengambil, mengutip kembali strateginya yang hebat. Sebab dia digelar pedang Allah. Pedang Allah yang hebat. Sehingga antara sebab Umar Al-Khattab pecat dia, takut akidah orang Islam lagi.
Kerana sebagai Islam dah kata kalau Khalik ada, kita menang. Sehingga mereka lupa Allah menang. Umar takut akidah itu terjejas, maka dia pecat Khalid Al-Walid, diganti dengan Abu Ubaidah dan Muthanna Al-Harisah bin Harisah, supaya tak dikata menang kita kerana Khalid. Ya, ternyata dalam peperangan, ya ini izin Allah, tapi secara kenyataannya atau secara peperangannya, memang setiap peperangan yang Khalid Al-Walid sertai, dia menang. Allah beri kemenangan pada dia. Allah nak jadikan sebab kemuliaan pada dia, sehingga pedangnya sentiasa tidak bersarung. Digelar Saifullahil Maslul, pedang Allah sentiasa terhunus. Mana pedang dia prepare untuk perang, tak pernah masuk dalam sarung, seolah-olah. Dan pada tubuh badannya semua ada paut-paut peperangan. Ini yang jenderal yang Allah pilih, sehingga Rasulullah menyebut gelaran itu. Maka di kalangan hamba-hamba Allah ada yang Allah pilih, lalu mereka menaungi umat ini. Kerana sifat mereka ialah takutkan Allah. Bukan takut Allah waktu mereka buat baik. Jangan kata wajah waktu mereka buat baik mereka takut. Takut tidak diterima, lalu Allah angkat dia. Tentu selagi mana kita ni tak ada rasa takut pada Allah ketika buat baik. Kita alhamdulillah mudah-mudahan ada takut pada Allah ketika kita buat salah, takut Allah hukum. Tapi itu tidak cukup. Kita juga perlu takut pada Allah ketika buat baik. Apa dia? Kita bimbang Allah tak terima kebaikan kita. Kita bimbang tak sempurna kebaikan. Kita bimbang kita tak buat macam Allah suruh betul-betul. Kerana itu orang-orang ini, mereka belajar untuk mengetahui sungguh-sungguh apa yang Allah kehendaki dari mereka. Tentang kita kalau nak jadi isteri solihah, kita tahu sungguh-sungguh apa yang suami kita nak. Kita kalau nak jadi suami misali, kita tahu sungguh-sungguh apa isteri kita suka. Masing-masing kalau kita nak jadi sempurna pada pandangan mata orang lain, maka kita kena tahu apa yang dia nak. Kita nak jadi majikan yang hebat, kita mesti tahu kita punya pekerja nak apa. Apa pekerja kita suka, kita tahu. Oh, pekerja saya suka cuti, saya pergi cuti. Contoh, pekerja saya suka kalau gaji sentiasa dinaikkan, saya naik gaji. Sehingga saya disayangi oleh mereka, sebab saya tahu apa dia nak. Orang yang bela binatang, dia tahu binatang tu suka apa, dia kaji, sehingga binatang tu sayang pada dia. Walau dia bela tu singa, tapi oleh kerana dia tahu singa ni bila makan, minum, tidur, akhirnya singa ni peluk dia. Bahkan singa peluk dia tanpa mencacat ataupun tanpa mencederakan dia. Sebab singa ni dia berhadapan dengan orang yang tahu apa dia nak. Tidak ada lebih mulia daripada kita belajar ilmu, mengetahui apa yang Tuhan nak daripada kita. Tahu. Kita kena tahu apa yang Allah nak daripada kita. Kalau saya sebagai seorang anak, apa yang Allah kehendaki pada saya sebagai seorang anak, nak jadi anak soleh. Kalau saya sebagai hambanya, apa yang Allah kehendaki sebagai seorang hamba, apa yang Allah kehendaki, maka sebab itu Allah sayang kita. Tapi kita tak pernah peduli apa yang Allah kehendak. Kita ikut kehendak kita je, asal bersesuai dengan tekak kita, iyalah tu. Asal bersesuai nafsu kita, iyalah tu. Allah murka, biar pilah. Allah marah, biarlah. Dosa-dosa lah. Sebab itu Allah benci kita. Akhirnya kita terkena hukuman daripada bicara kita tadi. Jadi kaum yang terpilih, tuan-tuan sekalian, biar kita tahu apa yang Allah kehendaki daripada kita. Bila kita tahu apa yang Allah kehendaki daripada kita, maka kita benar-benar akan menjadi hamba yang dipilih, macam diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir. Takutkan Allah, bukan takut Allah ketika mana buat baik, sehingga Allah pilih mereka. Apa rahsia mereka ni? Selain yang menyebabkan mereka takut. Takut tu datang dengan dua perkara. Yang pertama, kerana mereka menjauhi maksiat, maka datang takut kepada Allah. Yang kedua, kerana mereka tahu apa yang Allah nak daripada mereka. Apa yang Allah nak. Kata bila isteri pada Syuraih, ni isteri solihah, bagus, pada malam pertama perkahwinan, isteri ni kata, abang ni orang asing dalam hidup saya tak kenal abang. Ya, kau bawa kahwin, saya tak kenal abang, dan abang juga tak mengenali saya. Maka tolong beritahu pada saya apa yang abang suka supaya saya buat, dan apa yang abang tak suka supaya saya tak buat. Itu kalam dia pertama. Kalam dia pertama. Maka Qadhi Syuraih pun beritahu, saya suka sekian-sekian, saya tak suka sekian-sekian.
Akhirnya isterinya tak pernah buat silap pada dia. Dia kata aku 20 tahun kami dia tak pernah gaduh, melainkan sekali itu pun aku salah, bukan dia salah. Sebab dia tahu semua keperluan aku. Dia tahu, okay, abang nak macam ni, abang tak suka macam ni, maka dia melaziminya. Maka kekal dia menjadi isteri solihah, contoh kepada umat pada zaman dia. Tentu kalau saya katakan dengan orang kita tahu nilainya, bila kita tahu hal apa dia nak, apa tak lagi Allah Ta'ala. Kita kena tahu apa yang Allah nak daripada kita. Maka kita faham Quran dan cuba faham Quran, kita faham hadis Nabi dan cuba faham hadis Nabi. Akhirnya kita tahu dengan keadaan nikmat yang Allah beri sekarang, apa yang Allah nak suruh kita buat. Ya Allah beri kita sihat dan kuat, apa yang patut kita buat. Banyakkan ibadat, tolong orang lemah, sekian-sekian. Itu yang kita tahu Allah suruh kita buat. Dan kita masih terus belajar, apa lagi yang Allah suruh saya buat. Kita terfikir, apa lagi saya perlu buat. Saya dah buat yang ni, apa lagi. Takut ada yang Allah suruh saya tak buat. Mungkin Allah maksudkan pada saya, tapi saya tak faham. Tak faham. Akhirnya kita faham tu, Allah maksudkan kamu. Kamu yang perlu menjalankan benda ni, buat betul, buat benda ni. Sebab tu ada ulama-ulama, dia dah alim, bagus, tapi dia tak sedar peranan dia betul. Sehinggalah dia mula faham, inilah peranan dia, maka dia mainkan peranan dia sampailah dia mati pada jalan Allah. Di setiap kita tuan-tuan, kenalah usaha untuk mengetahui apa yang Allah kehendaki daripada harta yang kita ada, apa yang Allah kehendaki daripada tenaga yang kita ada, apa yang Allah nak kehendaki daripada usia yang masih Allah beri pada kita. Ustaz, geng-geng saya mati belaka dah Ustaz, saya panjang lagi umur. Kamu kena faham apa yang Allah kehendaki daripada umur kamu panjang tu. Tuan nak suruh buat apa? Bukan sambung main motor balik. Sambung main motor balik. Bukan sambung pergi genting main kereta kabel pula. Dah tu tak ada kerja Ustaz, pulang alik kereta kabel. Jangan kena faham apa yang Allah nak. Sebab itu Allah lebihkan umur kamu lebih pada orang lain. Orang lain mati 50, kamu sampai 60 tak mati lagi. Fikir, yang lebih Allah bagi sebab nak buat apa agak-agak. Barangkali ada tugas kita yang belum selesai. Mungkin qadaknya belum selesai. Qadak semayang tak selesai, habiskan cepat-cepat. Ini umur yang Allah beri pada kita. Ini orang cerdik. Dia faham apa yang Allah kehendaki daripada dia dengan segala yang Allah beri pinjam pada dia. Harta dia, anak-anak dia, keluarga dia, pangkat dia. Ni pangkat yang Allah beri pada aku ni untuk apa? Allah nak suruh aku buat apa? Lama duduk tengok pangkat nak gaji je, fikir balik dengan pekerjaan ni. Apa yang Allah kehendaki? Bagaimana akulah sebab untuk cegah kemungkaran kawan-kawan aku yang tak semayang, kawan-kawan aku yang tak tutup aurat, kawan-kawan aku yang rasuah. Ini sebab aku berada di sini. Kita faham kalau kita jalankan tugas. Itulah cara orang beriman terpilih. Tuan-tuan balik muhasabah, kaji balik apa yang Allah kehendaki daripada kita dengan umur yang Allah beri pada kita sampai hari ini, dengan harta, dengan pangkat, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita semuanya. Bawakan dengan kawan-kawan yang kita ada. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.